Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 93. Betul dah? Bagi hak yang bawah tadi kan? Dua bagi. Katanya dan adalah kubulnya dan duburnya yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah daripada khunsa yang muskil jud. Tiada wajib wuduk sebab menyentuh dia, dan tiada wajib mandi dan hak sebab memasukkan hasyafah zakarnya ke dalam farak lainnya, atau sebab dimasukkan ke dalam faraknya hasyafah zakar lainnya. Baik, dia ada kait dengan hukum hak yang sebelum daripada ni. Jadi hukum hak yang sebelum daripada ni panjang hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Cuma kita kena naik atas sikit kita tengok mana Okey. Dan jika ada ia di atas pusat, hingga jika ada yang terbuka itu melengkapi akan sekalian dahinya, wajib atasnya menutup dia, dan tiada wajib atasnya membuka dia dalam sujud sembahyangnya. Hanya hendaklah ia sujud atasnya seperti hukum pembalut luka yang melengkapi atas dahi juga. Kat situ lagi ada atas lagi ni. Kita kena tengok dulu Adapun jika ada tempatnya itu khalqi, seperti adalah kubulnya dan duburnya itu tempat daripada asal kejadiannya dalam perut ibunya, nescaya batallah wuduknya dengan keluar sesuatu daripada barang tempat yang terbuka daripada badannya, dan jikalau keluar ia daripada mulutnya sekalipun, dan jikalau dijadikan Allah Ta'ala akan seorang padahal tertutup salah satu daripada kubulnya dan duburnya, batallah wuduknya dengan keluar sesuatu yang munasabah. Okey. Ia kait onu. Kait hak yang tepat hak yang lain tu, asal lagi diciptakan. Katanya dan adalah kubulnya dan duburnya yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah. Okey, nampak kan? Jadi sekarang ni start daripada dalam perut mak dia, diciptakan dubur dia bukan pada tempat biasa orang. Katanya katakanlah tempat dubur dia di kawasan perut, alik kanan rusuk sebagai contoh. Alik kanan rusuk tempat dubur dia sebagai contoh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi dubur dia tempat orang asal tu tak ada. Maksudnya kalau ada lubang pun tidak berfungsi, sebab saluran najis tu baik kat ni. Hak tu hak yang diciptakan dalam perut mak dia, memang jadi cacat lagu tu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Lepas tu daripada segi hukum lagu mana? Hak mana hukum duburnya? Hak bawah tu ke hak atas ni? Kan kita bincang dalam minggu lepas kan. Dia hak atas, sebab hak atas tu kan asal kejadian dia kan. Dia hak bawah tu macam anggota zaidah lah.
anggota lebih, maksudnya pegang ia tidak membatalkan wudu, atau adalah kubulnya dan duburnya yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah daripada khunsa yang muskil. Tiada wajib wudu sebab menyentuh dia. Dia khunsa muskil ni, dia ada dua anggota, ada anggota asli dan ada anggota hak yang bukan asal. Ada anggota bukan asal ni, anggota ni tambahan je, lebih je ni, bukan hak asal. Macam orang hak yang ada jari tu 6 putung tu, jadi hak yang selagi tu bukan asal. Jadi kita juga kemaluan dia, hak yang ada, hak yang asal ada, hak yang lebih. Jadi kalau pergi pegang hak lebih dah batal wudu, hak yang asal tu batal wudu. Tu maksud dia. Begitu juga orang hak yang dubur dia ataupun kubur dia diciptakan dari dalam perut mak dia pada tempat yang lain, bukan tempat asal, maka hak yang pada asal saat itu kalau pergi pegang dia tidak membatalkan wudu. Itu maksudnya. Tiada wajib wudu sebab menyentuh dia, dan tiada wajib mandi dan hak sebab memasukkan hasyafah zakarnya ke dalam farak lainnya, farak orang lain. Kan antara perkara yang dilarang oleh syarak adalah berzina. Berzina ni maksudnya memasukkan zakar ke dalam farak, itu makna berzina, sedangkan benda tu tidak dihalalkan, diharamkan. Kita bukan nak cerita benda tu boleh buat tak, kita nak ceritanya apakah hukum ni, adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak. Daripada segi hukum adakah kena had ataupun tidak. Okey, katakanlah orang ni, nasallallahu salamata wal afiyah, diciptakan dubur dia berada di rusuk, start daripada dalam perut mak dia lagi, hak yang bawah tu tak ada, ataupun kemaluan dia diciptakan di kawasan rusuk dia. Kita kata kemaluan depan zakar dia lah, contoh zakar dia. Baik, zakar dia diciptakan di kemaluan depan, tapi hak yang asal tu adalah, kita kata adalah cotek sikit, ada cotek sikit, cotek daging tu bit sikit lah, tapi hak yang berfungsi ni, hak ni nampak zakar sungguh ni, sebab memang betul duduk sini, lepas tu memang berfungsi sini, kecil begok pun, kecing pun kat ni. Baik, tiba-tiba dia ambil hak ni dia memasukkan ke dalam farak, adakah mewajibkan hukum had ataupun tidak? Sini hak yang tepat kita nak bincang. Kajian tidak wajib mandi dan hak sebab memasukkan hasyafah zakarnya ke dalam farak yang lain. Hak yang itulah, hak yang lebih itulah, bukan hak yang kita kata berfungsi tu. Adakah wajib mandi? Tak. Adakah wajib kena laksanakan hukum hudud kalau sabit kesalahan? Tak. Tapi ta'zir kena ta'zir. Ta'zir itu lain. Tidak dilaksanakan hukum hudud kerana dia tidak dinamakan berzina, sebab berzina ni masuk hasyafah ke dalam farak. Dia, kita ingat dalam kaedah pelaksanaan hukum hudud ada kaedah tudra'ul hudud bisyubuhat, ditolak pelaksanaan hudud dengan wujudnya syubhah. Apabila wujudnya syubhah, kesamaran, maka ditolak hukum hudud. Memang dia bersetubuh dengan orang puang, orang takak dah, kata aku dah sedar, aku ingat sedar, dan kita tengok kepada dia sendiri pun apa alasan hak yang dia kata tu munasabah, maka adakah mesti kena laksanakan hukuman hudud? Tak boleh, sebab ada syubhah. Apabila ada syubhah, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman hudud. Okey, apabila ada syubhah. Kita buat contoh lain. Orang tu dia nikah tanpa menggunakan wali perempuan. Dia tidak menggunakan wali perempuan, sedangkan perkahwinan mesti melalui wali perempuan. Baik, jadi apabila nikah tersebut dikirakan nikah tu tak sah, sebab bukan melalui wali. La nikaha illa biwali, kata Rasulullah, tidak ada perkahwinan melainkan dengan wali. Jadi apabila tidak sah, bermakna dia duduk dalam zina. Kalau tidak sah, dia duduk dalam berzina. Jadi adakah boleh kita laksanakan hukum hudud ke atas dia? Tak boleh. Sebab dia, sebab ada syubhah. Bagaimana syubahnya? Dalam mazhab Hanafi mengatakan wali bukanlah rukun nikah. Dalam mazhab Hanafi, perempuan boleh mengkahwinkan diri dia sendiri, dalam mazhab Hanafi. Tapi orang ni bukan kita kata orang ni taklid mazhab Hanafi. Kalau dia taklid mazhab Hanafi tu jelas lah. Dalam mazhab Hanafi, dia nak faham tu kita kena cerita mazhab lain dulu sikit. Dia, adakah boleh perempuan mengahwinkan diri dia sendiri? Ulama berbeza pandangan. Majoriti kata tak boleh. Mazhab Hanafi kata boleh. Yang penting saksi. Mazhab Hanafi mesti kena ada saksi.
Sekarang ni orang lelaki, ni orang puang ni kenal kawan lelaki ni, orang lelaki kenal kepada orang puang ni, kawan ni ada 2 orang. Kawan ni boleh jadi saksi, orang lelaki juga, adik. Orang puang tu kata mana? Depan 2 orang saksi aku kahwinkan diri aku kepadamu. Kata orang lelaki tu, aku terima pernikahan tersebut. Sah dah mengikut mazhab Hanafi. Kata molek kau buat nanti jangan. Kita masih mazhab Syafi'i. Lepas tu kena belajar lagi. Bab nikah tu nak beramalan tu. Jangan. Maksudnya, adakah boleh melaksanakan hukum hudud ke atas dia? Dia ni orang yang nak tahu kalau benar. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada syubhah. Ada syubhah di situ. Sedangkan hudud diangkat ataupun ditolak apabila wujudnya syubhah. Sebab itulah apabila ayah membunuh anak, dia tidak ada hukuman qisas. Dosa tu dosa, bukan kita nak cerita dosa, bukan. Dosa besar lah. Bunuh anak sendiri. Tapi adakah boleh qisas ayah kerana bunuh anak? Tidak. Kerana Rasul kata anta wa maluka li abi. Mu sendiri dan hartamu adalah milik ayahmu. Sebab itulah secara jelas disebut dalam hadis tidak boleh ataupun disebut oleh ulama secara jelas bahawasanya tidak boleh bunuh ayah, qisas terhadap ayah kerana ayah membunuh anak, kerana ada syubhah. Kita buat contoh lain. Anak dia curi pitih ayah. Adakah boleh laksanakan hukum hudud ke tangan? Tak boleh. Kerana ada syubhah. Kerana di dalam duit ayah saat itu ada hak anak. Apabila ayah mati, anak ada hak dia juga. Begitu juga kalau ayah bahang pitih anak. Ayah ambil pitih anak, curi pitih anak. Adakah dilaksanakan hukum hudud? Tidak. Kerana ada syubhah. Kerana Rasul kata anta wa maluka li abi. Mu dan dirimu adalah milik ayahmu. Bukan pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Kita sebagai ayah boleh ambil pitih anak kita walaupun anak kita tak bagi, kalau sekiranya kita memerlukan. Kerana anak kita dengan harta dia adalah milik kita. Mazhab Syafi'i mesti kena apabila memerlukan. Mana ceritanya duit gaya. Kita buat contoh duit gaya lah. Dah kita dah kerja lama PKP ni, gaya pun ni anak barak boleh pitih gaya. Ayah habis minyak kereta je. Ayah habis pitih dalam poket, anak pernah pitih. Ayah kata, hai nak buat macam mana nak ambil? Boleh tak ayah guna duit gaya anak? Okey, kadang-kadang dibolehkan, kadang-kadang tidak dibolehkan. Mazhab Imam Syafi'i dibolehkan apabila diperlukan. Apabila memerlukan, tak ada pitih, nak bayar api, nak bayar air, nak beli beras pun tak ada. Okey, ada keperluan boleh. Adakah wajib kena ganti? Tidak wajib kena ganti dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab kata Rasul anta wa maluka li abi. Mu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Milik ayahmu. Okey, jadi apabila milik dia, maka boleh dia ambil apabila dia memerlukan, tapi tidak boleh ambil secara mutlak. Tidak boleh ambil secara mutlak. Nak pergi melancong pun bahang pitih anak. Nak bini seorang lagi pun bahang pitih anak. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab dimasukkan ke dalam faradnya hasyafah zakar yang lain. Dosa itu dosa. Sebab yang melibatkan syahwah, dia dosa. Tapi adakah pelaksanaan hukum hudud dilaksanakan ke atas dia? Tidak. Kerana ada syubhah. Adapun jika ada yang terbuka itu mulut atau barang sebagainya daripada tiap-tiap yang terbuka pada asalnya seperti telinga dan hidung, maka tiadalah batal wuduknya dengan keluar sesuatu daripadanya. Jadi kalau keluar kat punggung batal wuduk, keluar kat zakar batal wuduk, keluar kat farak batal wuduk, kat lubang farak, kat lubang dubur batal wuduk. Dan kalau hak yang terbuka tu mulut ataupun seumpama mulut, telinga, hidung, tubik sesuatu, adakah batal wuduk? Tidak. Sehingga kan muntah pun tidak batal wuduk. Muntah tak batal wuduk. Muntah tak batal wuduk. Tubik sesuatu daripada telinga tak batal wuduk. Tai telinga pasal ni tidak bersih, tak batal wuduk. Tai hidung ni meneleh kali tak batal wuduk. Jadi kalau orang tu benda semua
tubi ingu, adakah wajib dia kena ambil wuduk? Tak. Hak yang batal wuduk hanya keluar daripada dubur, qubul dan dubur sahaja. Selain daripada itu tidak batal wuduk. Muntah juga tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Tapi masalah muntah ia membatalkan puasa. Lain. Bab wuduk lain, bab puasa lain. Tapi muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengajakan. Manakala muntah yang tidak disengajakan, maka ia tidak membatalkan puasa. Wuduk dah batal dengan sebab muntah. Kalau semayang, semayang batal. Sebab apa? Sebab bukan batal wuduk, tapi najis. Kan muntah kan najis. Jadi apabila muntah saat itu penuh dengan najis, sedangkan antara perkara yang menjadi syarat sah sembahyang adalah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat sembahyang. Hasilnya adalah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli muafakat. Muafakat ni sepakat, sekata, tak belah, tak berselisih. Sepakat keduanya pada bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang arid, tiada sabit padanya daripada segala hukum asli, melainkan hukum batal wuduk dengan sebab keluar sesuatu daripadanya, dan segala hukum yang lain sabit ia pada yang asal yang tertutup, tiada berpindah ia daripadanya kepada yang terbuka. Pula dah. Hasilnya, kesimpulannya gini, adalah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli muafakat. Muafakat ni sepakat, sekata keduanya pada bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang arid, pada masalah tertutup yang arid, Allah ya mari benda hak payah dah, patut mari bahasa Arab pula. Allah tu jadi kau payah. Dah lah jalan batu dah nyewak bonggok pula. Jeng tu jalan batu dah buat bonggok dah, siapa nak lari laju. Tapi tak apalah, bagus juga mencabar sikit. Kadang-kadang ada orang suka mencabar benda yang mencabar lebih dia suka. Ada sebahagian daripada tok guru baba pondok tani tu, kalau kitab-kitab tak mencabar dia tak mau baca mana, dia nak baca kitab mencabar. Gitu. Ada seorang tok guru apa nama Baba Abdul Rahman. Dia suka baca kitab-kitab mencabar. Kitab tak mencabar tak sedap baca, dia kata. Tak sedap baca. Kalau kitab-kitab baru, Allah tak sedap nak baca. Kitab mencabar dia suka. Kalau kitab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, dia suka. Semakin mencabar dia kitab fiqh. Kalau kitab fiqh, kitab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari memang cukup mencabar. Sebab dengan dia pilih perkataan-perkataan tu, perkataan yang cukup hebat, dan setiap perkataan ada maksud di sebalik. Dia memilih perkataan ni sebab dia pilih perkataan ni sebab dia. Baik, tak apalah. Ni mencabar sikit benda susah, dia buat mari bahasa Arab pula. Okey, kita nak faham makna arid. Arid ni yang baru. Arid makna baru. Dia bukan asal. Arid makna baru. Biasa orang belajar juga perkataan arid ni dalam usuluddin. Kita ada benda hukum hak yang aridi. Aridi kan, aridi hak yang baru hak yang baru, bukan asal. Ni sama tu, arid. Baik. Hasilnya adalah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli muafakat. Muafakat tak apalah, sepakat keduanya pada bahawasanya yang terbuka. Okey, kita ada benda yang terbuka dan kita ada benda yang tertutup. Yang terbuka pada masalah tertutup yang arid, tertutup yang baru. Yang terbuka pada masalah tertutup yang baru. Allah, payah ni. Okey, gini. Sekarang ni orang tu ada tempat hak yang katakanlah ada tempat di dalam kawasan perut dia, nasallallahu salamata wal afiyah, tempat keluar najis. Tempat asal tertutup, lepas tu ada tempat baru keluar najis. Tempat asal tertutup tapi ke tempat baru keluar najis. Baik, kan kita kata kalau tempat asal tertutup, tempat baru keluar najis, kalau berada di bawah pusat ke bawah pusat, maka keluar sesuatu daripada tempat tersebut yang membatalkan wudu. Ingat tak kita kata orang sebelum daripada ni. Jadi ni nak kata sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang arid, tertutup yang baru, tidak sabit padanya daripada segala hukum asli. Segala hukum asli, hukum asal tak sabit padanya, melainkan hukum batal wudu dengan sebab keluar sesuatu daripadanya.
Dan segala hukum yang lain sabit ia pada yang asal yang tertutup, tiada berpindah ia daripadanya kepada yang terbuka. Pula dah. Okey, kita katakanlah nasallallahu salamata wal afiyah, orang ni dia ada zakat dia ada zakat dia, ada zakar dia. Okey, ada zakar dia sebagai contoh. Antara perkara yang membatalkan wuduk adalah pegang zakat dengan tapak tangan. Okey, itu jelas, tanpa berlapik, sama ada zakat sendiri ataupun zakat orang lain. Tiba-tiba zakat dia sumbat, maka saluran kencing ditebuk di dalam tepi perut dia, hak yang di bawah pusat. Hak ni tidak berfungsi, maka keluar sesuatu daripada lubang hak yang baru tadi, ia membatalkan wuduk. Ia membatalkan wuduk. Maksudnya hukum batal wuduk hak yang duduk pada asal tu saat ni berpindah di sini. Jadi keluar sesuatu di sini ia membatalkan wuduk, kerana hak ni tidak berfungsi dah. Maksudnya tidak keluar dah sesuatu. Tetapi pegang lubang ni adakah ia membatalkan wuduk? Tidak. Okey, dapat faham? Hak yang masalah batal wuduk kerana pegang tu mesti kena hak yang asal juga. Ni nak kau begitu je. Okey. Itu maksudnya adalah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli muafakat keduanya pada bahawasanya yang terbuka, benda yang terbuka pada masalah tertutup hak baru, tidak sabit padanya segala hukum asli, melainkan hukum batal wuduk dengan sebab keluar sesuatu daripadanya. Dan segala hukum yang lain sabit ia pada yang asli yang tertutup, tiada berpindah ia daripadanya kepada yang terbuka. Jadi kalau sekiranya dia saat itu hak yang zakar dia saat itu dia kecing dah, kecing kat lain, dia ke berzina dak sekarang, sallallahu salamata wal afiyah. Manusia ni macam-macam kan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi benda tu tidak berfungsi dah, maksudnya tidak berfungsi, maksud tak guna dah kecing, tapi molek-molek ada dia guna untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Ni contoh saja, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kalau sabit kesalahan, maka ada pelaksanaan hukum hudud ke atasnya. Ada pelaksanaan hukum hudud sebab dikira hak yang benda tu adalah hak asal. Okey, habis. Adapun pada masalah tempat yang khalqi, tempat hak yang khalqi, maka ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada bahawasanya yang terbuka adakah sabit padanya sekalian hukum asal. Pada masalah tempat yang khalqi, yang khalqi ni hak yang diciptakan, semula jadilah. Maksudnya dia, punggung dia diciptakan duduk di bahagian rusuk sebagai contoh. Maka ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada bahawasanya yang terbuka adakah sabit padanya sekalian hukum asli yang tertutup, hingga adalah yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah daripada khunsa muskil, atau tidak sabit padanya sekalian hukum asli, melainkan hukum batal wuduk dengan kerana sesuatu, dengan kerana keluar sesuatu daripadanya. Ada tambah keluar lagi ya, dengan kerana keluar sesuatu daripadanya, dan segala hukum yang lainnya, tetapi ia pada asli yang tertutup. Maka yang diiktimadkan Syekh Ramli dalam Nihayah yang pertama, dan yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah iaitu yang kedua. Allah Rabbi, ni benda hak payah-payah belaka ni. Hak payah-payah ni tarik nafas panjang sikit. Adapun pada masalah tempat yang khalqi, tempat yang khalqi saat itu, tempat khalqi macam kita ceritalah, hak yang asal penciptaan. Cakap kita memang diciptakan di situ. Orang ni, okey, bawah tu adalah punggung dia, bawah tu. Maksudnya bawah tu macam biasa, tapi lubang keluar najis kau ni memang start daripada keluar daripada perut mak dia gitu dah. Memang gitu dah. Sebagai contoh. Maka ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada bahawasanya yang terbuka saat ni tu adakah sabit padanya sekalian hukum asli yang tertutup. Kan hak bawah ni tutup, hak atas ni buka. Kan hak ni hak yang asal lagi duduk di sini punggung dia. Jadi hak yang biasa tempat orang ramai-ramai saat ni tu tertutup. Boleh faham ke tak? Boleh faham kan? Jadi ulama Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli berbeza pandangan lah. Hak yang terbuka saat itu sabit padanya sekalian hukum asli yang tertutup, hingga adalah yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah, anggota yang lebih daripada khunsa muskil, atau tidak sabit padanya sekalian hukum asli. Adakah semua hukum asal duduk di sini dah, pegang pun batal. Hak yang keluar tu memang batal dah, pegang pun batal,
maksudnya kalau gunakan untuk berzina pun sabit kesalahan ke mana? Berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Melainkan hukum batal wudu dengan kerana keluar sesuatu daripadanya, itu sepakatlah. Dan segala hukum yang lainnya tetap ia pada asli yang tertutup. Maka yang diiktimadkan Syekh Ramli dalam Nihayah adalah yang pertama, dan yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah iaitu yang kedua. Yang pertama tu gini, yang pertama kan sabit padanya sekalian hukum asli, manakala yang kedua saat itu tidak sabit. Jadi mengikut pandangan Syekh Ramli sabit semua sekali. Imam Ibn Hajar kata tak sabit semua sekali, hanya masalah-masalah tertentu saja yang sabit, iaitu keluar sesuatu daripada tempat tersebut yang membatalkan wudu. Okey, tak apalah, benda ni sebenarnya penting juga, tapi benda ni jarang berlaku. Jadi kalau untuk ustaz-ustaz pentinglah untuk tahu benda ni, sebab dia jumpa berlaku ustaz-ustaz ni, dia jumpa benda pelik-pelik, jumpa berlaku. Hak ustaz-ustaz ni benda-benda pelik-pelik pun jumpa. Maksudnya orang tanya kadang-kadang benda pelik-pelik saja. Benda kadang-kadang kita dah, ada gak berlaku benda gini, ada gak berlaku benda lagu ni, kadang benda pelik-pelik saja. Allah Rabbi. Hamba pernah ditanya hak yang hamba rasa antara benda hak yang pelik lah, orang tanya benda pelik, dan benda ni berlaku di Terengganu. Benda hak yang pelik sungguh lah. Tapi hukum, ada orang lelaki tu dia nak nikah, orang lelaki tu dia nak nikah, dia tua dah nak nikah. Lepas tu dia pun tanya, dia rapat dengan ustaz ada tahu ustaz mana, bukan hamba. Jadi ada ustaz lain nak nikah. Dia sebenarnya orang lelaki ni ada anak bini belaka dah. Lepas tu nak nikah, jadi tanya, nak cari orang. Lepas tu kebetulan ustaz tu dia ada lain, dia duduk main ke tani, sok mau belajar tani ke mana tak tahu. Hamba belajar tani, tapi orang ajar bukan hamba kan, orang lain, bukan hamba. Lepas tu last sekali boleh jumpa nikah sana kan. Lepas nikah balik masuk Malaysia, nikah di sana masuk Malaysia. Lepas tu ustaz tu ajak dia minum air. Kata tak boleh gaduh, nak balik dulu gaduh. Gaduh. Soalan gitu, siapa kamu soalan gitu. Lepas tu secara kebetulan berhenti di Petronas. Tiba-tiba dak semena accident, terkena langgar, mati. Allah Rabbi. Malam pertama dalam kubur. Orang lelaki tu, orang puan tu dah mati. Okey, jadi maksudnya seorang lelaki dia nikah dengan seorang perempuan. Orang tanya, dia kata kes ni berlaku di Terengganu, tapi dia kata tempat-tempat mana yang dia ditutup identiti orang tersebut. Cuma nak tahu hukum. Masalah sekarang ni, sebelum nikah saat itu, benda anak si lelaki ni memang benda khabar kepada orang puang tersebut, sanggup dah. Ayah dia tua dah kan, orang tua nak kerja guana nak. Jadi siapa nak tanggung? Jadi anak dia sanggup nak tanggung mak muda mak diri gitu. Mak nak sanggup nak tanggung mak. Tiba-tiba mati. Okey, tak apalah. Lepas tu kebetulan dalam gambar-gambar anak tiri tu, dalam gambar-gambar anak tiri ada hak yang dak nikah ni seorang. Lepas tu dia hak yang banyak cara ke mak tiri ni. Memang dari sini mak tiri ada cara banyak lah. Lepas tu adik-beradik sepakat mana, kalau gitu kita pakai nikah dua tu dah boleh ke tak? Kan ayah kita nikah dengan tu dah setubuh kan. Jadi boleh tak nak nikah dengan anak diri? Kan soalan benda pelik warna pelik. Lepas nikahnya mati dah sekarang, orang tua lepas nikah mati. Lepas tu secara kebetulan ada anak dah nikah pula, anak dah cara pula ke mak diri ni, molek-molek pula anak dah janji sebelum Nabi tu nak jaga mak diri. Memang nak jaga sungguh. Lepas tu nak ambil jalan penyelesaian gini
Kalau kita duk cara semua mungkin anak ramai-ramai letih juga siapa berapa tahun kita nak cara. Jadi kalau kita wui salah seorang tu pakai dia cara. Gitu lah. Kan benda pelik kan? Gitu. Maksudnya benda yang pelik-pelik ni banyaklah berlaku. Sebab benda pelik-pelik ustaz-ustaz kena tahulah hukum. Sebab orang tanya. Baik. Allah Rabbi. Cuma kita cerita kita kena kabar hukum tak boleh. Hukum tidak boleh nikah dah. Tidak boleh nikah sebab mak tiri adalah mahram muabbad. Mak tiri adalah mahram. Dia tak setubuh lagi, tidak disyaratkan setubuh. Semata-mata akad perkahwinan berlaku, perempuan tu jadi mahram kepada anak lelaki selama-lama. Dia berbeza sebalik. Sebalik lain. Pasal ni kan orang lelaki nikah dengan orang puang. Orang lelaki ada anak. Orang lelaki ada anak. Orang lelaki nikah dengan orang puang. Orang lelaki ada anak. Jadi bermakna puang ni adalah mak tiri dia. Anak orang lelaki ni dipanggil anak tok lelaki dia, dipanggil anak tiri. Jadi anak kepada suami dia tidak boleh berkahwin dengan isteri suami. Okey, boleh faham. Semata-mata akad, tidak disyaratkan persetubuhan. Ni berarti molek sebab dia ada lagi hak yang dekat-dekat. Berbeza dengan masalah seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan yang mempunyai anak. Layak ni. Okey, boleh faham kan? Seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan punya anak. Pasal ni orang puang nikah dengan orang lelaki ada anak. Nikah dengan lelaki duda ada anak. Hak ni nikah dengan janda ada anak. Lain. Kalau nikah dengan janda ada anak janda tersebut hak puang tu belum lagi mahram kepada suami mak dia, melainkan setelah daripada berlaku persetubuhan dengan mak dia. Okey, boleh faham. Kadang-kadang tukar tu. Sebab hak ni anak tiri. Betul tak gitu? Tapi hak ni dengan anak tiri boleh. Hak ni dengan anak tiri tak boleh. Dia ada perkahwinan dengan anak tiri dibolehkan, dan ada perkahwinan dengan anak tiri tidak dibolehkan. Perkahwinan dengan anak tiri dibolehkan apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan janda yang mempunyai anak perempuan. Sebelum daripada disetubuh dengan isteri dia, masih lagi dia boleh berkahwin dengan anak. Jadi cerai dengan mak, lepas tu nikah dengan anak pula boleh. Okey, boleh faham kan? Tapi berbeza dengan hak selagi. Hak selagi berbeza. Dan pernah diajukan soalan ni kepada seorang ulama besar di tanah air kita, yang mana dia tersilap menjawab permasalahan ni. Dan apa ada tulis buat masalah yang bertulis. Dia silap sikit je. Silap sikit. Dia dalam masalah mahram, dia lambat lain sikit dah kita cerita. Dah kita apa panggil terlanjur dah cerita tadi. Tak apa, kita habis dah dulu takut dah cedera pula tidur tadi. Kena cerita belaka. Dia mahram dengan sebab musaharah, dengan sebab perkahwinan dia dapat. Yang pertamanya adalah isteri-isteri kepada ayah-ayah kita. Ayah kita tu toki kita kata, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Mu jangan berkahwin dengan orang-orang yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu. Ayahmu ke datukmu kata. Maksudnya tak boleh nikah dengan mak tiri, nenek tiri, moyang tiri kata. Tak boleh berkah. Ayat ni tanpa meletakkan syarat berlaku persetubuhan ataupun tidak. Semata-mata akad perkahwinan berlaku, maka haram, jadi haram muabbad. Okey, boleh faham kan? Haram muabbad. Hak ni tanpa ada khilaf. Tak ada khilaf sikit ni. Hak ni sepakat ulama. Hak ni sepakat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah wa ummahatun nisaikum. Siapa maksud ummahatun nisaikum? Ibu kepada isteri kamu. Ibu kepada isteri kamu, tok tua kita, mak tua kita. Dalam masalah mak tua kita ni berlaku khilaf. Berlaku khilaf dalam masalah mak tua. Mak tua masalah khilaf. Maksudnya apabila seorang tu akad nikah, aku terima nikahnya, jadi orang puan tu jadi bini dia. Adakah lepas daripada sah perkahwinan tersebut terus mak tua dia jadi mahram dia, ataupun disyaratkan berlaku persetubuhan? Okey, boleh faham? Jelas tak? Majoriti ulama mengatakan semata-mata akad perkahwinan ibu kepada isteri dia adalah mahram dia. Lepas daripada nikah,
boleh dah pergi cium tangan mak tu, boleh dah pergi salam dengan mak tu, tak ada masalah, boleh. Okey, boleh faham kan? Tapi ada pandangan yang kedua, pandangan segelintir, mengatakan mak tua pun sama. Selama mana tidak bersetubuh dengan anak, mak tua masih lagi belum jadi mahram. Tapi pandangan ni pandangan minoriti. Majority tak. Okey, yang ketiganya adalah mana? Anak tiri kamu. Anak tiri kamu merujuk kepada lelaki. Lelaki nikah dengan seorang perempuan. Lepas daripada tu, orang puang tu ada anak puang. Lepas daripada akad nikah, adakah dia dengan anak orang puang dengan anak bini dia saat ini mahram? Tidak. Mereka setelah daripada bersetubuh. Jadi lepas saya terima nikahnya, jangan nak pergi salang lagi dengan anak tiri. Tak boleh lagi. Orang lelaki tak nak salang anak tiri, tak boleh. Anak tiri hak puang lah, jangan hak lelaki ikut lah. Hak lelaki tak ada masalah, mana boleh nikah sama lelaki sama lelaki. Mana boleh, bukan kita bukan seks negara Baik, jadi tak boleh lagi salam. Mereka setelah daripada berlaku persetubuhan barulah jadi mahram. Maka itu kena ingat. Kadang-kadang silap sikit je, macam kamu ikut silap sikit je, tukar sikit, salah dah masalah. Baik, dan hamba ada buat penulisan panjang lah dalam masalah ni, penulisan panjang dalam masalah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di punca dia berlaku khilaf, hak yang mak tua kita berlaku khilaf kerana penyusunan dalam Al-Quranul Karim boleh difaham ke situ dan boleh difaham ke sini. Tengok Allah Ta'ala kamu dalam Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Lepas tu wa ummahatu nisaikum. Okey, Allah Ta'ala kata diharamkan kepada kamu ibu kepada isteri kamu, wa ummahatu nisaikum. Lepas tu diharam juga kepada kamu wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kamu yang berada dalam riba kamu, min nisaikum allati dakhaltum bihin, daripada perempuan yang telah kamu dukhul. Okey, perkataan perempuan yang kamu dukhul ni adakah merujuk kepada hak ni saja ke ataupun merujuk kepada dua-dua? Okey, boleh faham? Majoriti kata merujuk kepada hal ni saja, merujuk kepada rabaibukumul lati fi hujurikum, merujuk kepada ni je. Pandangan selagi tak merujuk dua-dua, merujuk dua-dua, maksudnya ibu isteri kamu sama juga dengan halailu abnaikum setelah daripada berlaku persetubuhan. Di sini berlaku khilaf. Pandangan majoriti, ayat pandangan majoriti ulama dalam masalah mak mertua semata-mata berlaku akad perkahwinan jadi mahram, walaupun tidak bersetubuh. Mahram mu'abbad. Manakala anak tiri kita lelaki, bukan anak tiri perempuan. Lain kan? Anak tiri kita lelaki tidak jadi mahram mereka setelah daripada berlaku persetubuhan. Bukan ayah dengan anak tiri perempuan. Okey, seorang lelaki dengan anak tiri perempuan gitu. Jadi seorang lelaki nikah dengan janda yang mempunyai anak perempuan, betul? Jadi apakah aurat di antara dia dengan anak tiri dia? Aurat di antara dia dengan anak tiri dia kena tengok setelah daripada berlaku persetubuhan dia dengan isteri dia ke ataupun sebelum. Kalau sebelum, maka ayah tiri dengan anak tiri masih lagi bukan mahram. Maka aurat anak tiri hak perempuan dengan ayah tiri dia sama dengan aurat perempuan hak yang asing yang lain. Maksudnya seluruh tubuh kecuali muka dan dua daun pergelangan tangan, dua tangan hingga pergelangan. Tetapi kalau setelah daripada berlaku persetubuhan, maka aurat dia seperti aurat mahram. Aurat mahram adalah seluruh tubuh kecuali di antara pusat dengan lutut. Selain daripada itu tak ada masalah. Tapi bukanlah maksud kena buka, boleh buka ikut dam, bukan. Jadi maksudnya kalau nak nyusu depan ayah tiri, nak nyusu, nak beri susu ke anak depan ayah tiri, ataupun pakai kain sikat sampai kat lutut, itu dibolehkan. Maksudnya tidaklah haram buka. Wallahu a'lam. Okay, jelas? Tadi bab lain yang kita masuk panjang, kita masuk bab lain, silap masuk nak contoh je. Jadi kona kat lain tak sekarang, tapi tak apalah, bab fiqh lagi. Baik. Katanya mana pula
Dan demikian lagi ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang khalqi, adakah syamil ia akan yang terbuka pada asal seperti mulut dan hidung dan telinga, atau tiada syamil ia akan dia? Maka yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah iaitu yang pertama, dan yang diiktimadkan Syekh Ramli dalam Nihayah iaitu yang kedua. Tengok sekali lagi. Dan demikian lagi ikhtilaf ni berbeza pandangan. Berbeza pandangan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Warna berbeza pandangan, orang kata warna boleh berbeza pandangan. Tuhan satu, Nabi satu, kiblat satu, agama satu, tapi warna boleh hukum jadi berbeza. Oh, sedap. Jadi apa? Kan kita Tuhan satu, Nabi satu, agama satu, Kaabah satu, tapi macam mana hukum jadi berbeza? Sebab itulah kita kena kembali kepada Quran dan As-Sunnah, barulah tidak ada perbezaan. Kalau ikut ulama, gitu lah, orang ni kata gitu, orang ni kata gini. Allahu Rabbi, kita kalau dengar orang cakap bab lagu tu, kita tak tahu, tak tidak mikir. Maksudnya kita yang mendalami Quran, kita mendalami hadis, kita mendalami fiqh, kita tidak mikir. Dia belajar ke tak dia cakap lagu tu? Okey, boleh faham tak? Orang yang mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji fiqh, pasti akan menerima perselisihan pandangan. Allahu Rabbi. Kita Maulana kan? Kita Maulana kita ni dia orang yang pakar bidang Quran, dia orang yang mendalami hadis, mendalami fiqh. Hamba yang hamba lalui sama, betul tak gitu? Kita lalui gitu kan? Sebab dia dalil syarak, dia dipanggil ada dalil. Yang pertama dipanggil mana? Dhanniyu ats-thubut, ada qat'iyyu ats-thubut. Yang pertama, yang keduanya ada dhanniyu dalalah dan ada qat'iyyu dalalah. Maksud dia masalah dalil syarak ada qat'i thubut. Apa qat'i thubut? Qat'i thubut ni maksudnya diyakini sabit daripada syarak. Ni perkataan Rasul, yakin. Hadis mutawatir sebagai contoh, yakin. Dan ada dalil syarak dipanggil dia dhanni yuthbut, dhan saja sabit dia, maksudnya 80%, tapi tidak diyakini. Walaupun dhan sabit, tetap kita kena pegang, sebab melihat kepada perawi-perawi yang meriwayat saat itu adalah orang yang boleh dipercayai. Tapi selama mana tidak sampai kepada had mutawatir, masih lagi dalam dhanni, bukan qat'i. Okey, itu masalah sabit ke tak? Okey, katakanlah hak yang qat'i thubut, Quran semuanya qat'i thubut, sabit. Quran ni memang secara yakin, kerana diriwayat oleh orang yang ramai, kabar ni Quran ambil daripada Rasulullah pada generasi selepas apa ke kita. Tak mah, mustahil mereka itu sepakat melakukan pendustaan pada adat. Mustahil mereka itu pada adatnya bersepakat untuk melakukan pendustaan. Okey, Quran sendiri, makna ayat dalam Al-Quran ada hak yang bersifat qat'iyyud dalalah dan ada bersifat dhanniyyud dalalah. Qat'i memang makna dia gini. Okey, kalau memang makna gitu, memang tak ada berlaku perselisihan. Tapi ada juga beberapa ayat, bukan beberapa ayat, banyak ayat dalam Quran berlaku perselisihan. Makna dia benda. Bukan setakat ulama, para sahabat Rasul sendiri. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berselisih pandangan. Okey, kita buat contoh mudah je. Kita buat contoh mudah. Masalah bersentuh laki-laki dan perempuan tanpa berlapis. Hak yang mazhab Imam Syafi'i kata batal wudu, ada kata tak batal wudu. Bukan perselisihan di antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali saja, bukan. Bukan perselisihan tersebut adalah berlaku di kalangan sahabat lagi. Mazhab Abdullah bin Abbas tak batal wudu. Mazhab Abdullah bin Mas'ud batal wudu. Sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Umar bin Al-Khattab batal wudu, sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Tengok. Jadi sebenarnya kalau orang yang betul-betul mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dia akan menerima perselisihan pandangan kerana dalil syarak memang membuka ruang untuk berlaku perselisihan. Kerana di sana ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ditafsirkan kepada beberapa makna. Boleh ditafsirkan kepada beberapa makna, dan tidak ada secara jelas daripada Rasulullah menafsirkan makna mana yang lebih tepat. Okey, boleh faham tak? Okey,
Sebab itulah kalau orang yang betul-betul belajar, dia tak pertikailah berlaku perselisihan. Dah warna sikit-sikit berlaku berselisihan di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Ambo yang ambo khabar ni, hak yang ambo cerita saat ni tu, ada orang khabar dia lagu tu. Tak payah ikut ulama tengok. Quran satu, Tuhan satu. Dia buat bagi alasan tu. Tiba-tiba hukum jadi berbeza, warna pula. Orang yang mendalami Quran, mendalami hadis, mendalami kitab-kitab fiqh, usul fiqh, dia akan faham kenapakah berlaku perselisihan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni orang bang dah kita kena berhenti sini dulu. Nanti kita sambung semula lah pada minggu akan datang. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Tak ada, kita berhenti sinilah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.